Ada mikrofon enggak? Coba on. Ini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalus salatu wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا يسرنا ولا تعسر علينا يا كريم. إلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الرؤوف نورين البحنجي ومشايخنا أجمعين ووالدنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertamanya kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat sama-sama kita sambung lagi pengajian kitab kita dalam program Pondok Turas Labuan. Baik, kita sambung pengajian kitab kita ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada muka surat 55, perbahasan qiyamuhu binafsih. Perbahasan qiyamuhu binafsih. Baik, InsyaAllah mana yang belum ada kitab, kita usahakan nanti urus dia untuk kita buat tempahan lah pada Syekh. Nanti siapa yang pergi ke Semenanjung boleh ambil lah di Pondok Syekh dekat apa ni, sama ada ambil di Tampin ataupun ambil di Seremban kitab ni insyaAllah. Baik, kita pergi pada muka surat 55. Kata pengarang Hafizahullah Ta'ala, qiyamuhu ta'ala binafsih
Ini salah satu daripada sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib untuk kita kena ketahui. Iaitu yang seterusnya, yang kelima, qiyamuhu binafsih. Dan sifat qiyamuhu binafsih ni dia termasuk dalam sifat-sifat salbiyah. Sifat-sifat salbiyah ni bahasa mudah dia ialah sifat-sifat menafikan. Yang ini menafikan makhluk. Sifat tu memang tidak akan ada pada makhluk. Hanya ada pada Allah sahaja. Qiyamu binafsih ni kata pengarang, artinya Allah Ta'ala berdiri sendiri. Erti berdiri sendiri ni tidak berhajat kepada yang lain. Maksud dia tidak, Allah Subhanahu Ta'ala dia tidak berhajat kepada pertolongan yang lain daripada dia, dan dia juga tidak berhajat, tidak memerlukan selain daripada dia untuk mengarah atau menjadikan dia. Itu maksud dalam perbahasan qiyamu binafsih. Qiyamu binafsih ni, maka baca dan fahami baik-baik keterangan-keterangan di bawah ini Syekh sebut. Maksud berdiri dengan sendirinya Allah Ta'ala, iaitu qiyamu binafsih ni ialah tidak berkehendak kepada zat, yakni tempat. Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada sesuatu yang lain daripada dia. Ini tidak berhajat kepada tempat. Kerana Allah Ta'ala ada zat. Kerana Allah Ta'ala itu adalah zat. Dia sendiri ialah zat. Zat yang wajib wujud. Maka telah dipahami sebelum ni, zat adalah tempat sifat, iaitu sifat berdiri pada zat. Ini kita bahas pada bab tajuk sifat. Ingat tak? Pada bab tajuk sifat sebelum ni. Zat ialah yang yang berdiri sifat padanya. Nah, sifat duduk pada zat. Begitu. Padahal Allah Ta'ala bukanlah sifat. Allah Ta'ala bukan sifat, dia sendiri zat. Macam mana pula boleh kita minta maaf tersebut? Ada orang yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala memerlukan kepada sesuatu yang lain. Kalaulah seseorang itu mengatakan Allah Ta'ala memerlukan kepada yang lain, maka Allah Ta'ala itu bukan zat. Sebab dia memerlukan kepada yang lain tu. Yang memerlukan kepada yang lain ialah sifat. Allah Ta'ala bukan sifat. Dia itu zat. Zat yang bersifat. Zat yang mempunyai sifat. Segala sifat yang mulia. Maka nafilah di situ bahawa Allah Ta'ala itu memerlukan kepada yang lain. Yang sahnya ialah dia qiyamu binafsih. Dia tidak berhajat kepada sesuatu pun. Maknanya dia berdiri dengan sendiri. Diri dengan sendiri ni bukan makna daripada duduk berdiri, bukan. Makna apa sahaja perkara yang Allah Ta'ala lakukan itu, dia tidak memerlukan kepada apa pun bentuk pertolongan. Dan dia tidak berhajat pun kepada makhluk. Makhluk ni ada ke tak ada ke, Allah Ta'ala tetap ada. Kalau makhluk ni semua yang kufur sekalipun, Allah Ta'ala tetap Tuhan. Tidak ada efek pun pada dia. Tidak ada kesan pun pada Allah Ta'ala. Itu makna qiyamu binafsih. Akan diterangkan dengan lebih lanjut di hadapan. Mana selepas nanti kita akan terang syarah panjang lagi. Bahawa Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat. Tidak berkehendak kepada tempat yang lain daripada diri dia. Baik. Yang kedua, tidak berkehendak kepada pencipta. Tidak berkehendak kepada pencipta. Pencipta Allah Ta'ala, dia bukanlah dia dicipta, tetapi dialah yang mencipta. Dia yang bikin, dia yang buat, dia yang create makhluk-makhluk. Bukannya dia yang dicipta. Kalaulah Allah Ta'ala itu yang dicipta, maka lemah. Sebab dia memerlukan kepada pencipta. Bila memerlukan kepada pencipta, maka satu tu lemah. Bukti dia, macam kita ambil analogi mudah, buat contoh dekat makhluk ni. Kereta, bolehkah dia bergerak sendiri tanpa ada driver yang start kemudian pandu dia? Tidak. Maka mana lemah? Kereta lemah ke manusia lemah?
Soalan maut Ustaz tanya. Dua-dua lemah, itu betul pada hakikat. Tapi kita nak buat banding antara manusia dengan kereta tadi. Jangan buat banding dengan yang lain. Jangan buat banding dengan yang lain. Kita ambil contoh cerita tadi, manusia dengan kereta. Kereta lemah ke manusia lemah? Kereta tu lemah. Sebab kalau tidak ada pemandu, mana manusia ni tadi yang pergi start enjin dia, yang pergi pasang badan dan sebagainya start, kemudian pandu dia jalankan dia, maka dia pun tak berjalan, dia pun betul lah. Begitu. Maka Allah SWT dia tak berhajat pada pencipta. Kalaulah dia berhajat pada pencipta, maka nescaya dia lemah, dan dia pun tidak boleh mencipta kita ni kerana dia pun lemah. Mustahil. Sah dia, yang betul dia, Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada cipta. Kerana Allah Ta'ala itu bersifat kidam, sedia kala. Itu bukti dia. Kenapa Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada pencipta? Illah dia, dalil dia, pembuktian dia ialah pembuktian dia ataupun sandaran dia, sebab Allah Ta'ala itu bersifat kidam. Dia bersifat kidam. Ada tanpa permulaan. Dia the first one. Macam itulah maksud dia tu. Dia ada tanpa permulaan. Mana tidak ada yang ada sebelum daripada dia. Tak ada yang wujud. Sebelum Allah Ta'ala tidak ada apa-apa pun wujud. Tidak ada apa-apa pun yang wujud. Allah Ta'ala lah yang mewujudkan segala benda. Maka dia sedia kala. Takkan dia sedia kala tapi dia kena cipta juga? Mustahil. Ni kita dah bahas pada bab tajuk kidam sebelum ni. Maka erti qiyamuhu binafsih ni Syekh ambil dekat sini, dia ambil daripada matan Ummul Barahin sebenarnya. Daripada dalil kaedah ataupun ilah yang diberikan oleh Imam Sanusi di dalam matan Ummul Barahin. Sama kat sini. Dia tidak berhajat kepada mahal dan tidak berhajat kepada yang mencipta. Mahal mana tempat, tak berhajat pada tempat, dan tidak berhajat kepada pencipta. Terbaik. Saya tengok sikit Musa 56. Ni pun nak kena buka kepala sikit nak beri faham. Beberapa perkara yang perlu diberi perhatian, nisbah kepada zat dan pencipta. 4 perkara. Perkara yang tidak berkehendak kepada zat dan pencipta, iaitu ialah zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia tidak berhajat kepada zat lain untuk dia nak menumpang, untuk dia bersemayam ke apa, dia tidak berhajat. Semua tu dia tidak berhajat. Dan dia tidak berhajat kepada pencipta. Makna dia tak perlu pun. Berhajat mana? Memerlukan. Dia tidak memerlukan pun kepada yang menciptakan dia. Maka itu dikira apa yang termasuk dalam kategori ini, iaitu zat Allah Ta'ala itu sendiri. Dia tidak berkehendak, tidak memerlukan kepada zat untuk dia menumpang, dan tidak memerlu kepada pencipta yang lain untuk menciptakan dia. Yang kedua, perkara yang berkehendak kepada zat dan pencipta, iaitulah segala arat, iaitu sifat-sifat makhluk. Kita ni lah makhluk ni. Dan sifat kita tu berhajat kepada zat, jisim. Contoh, beg ni warna apa tuan-tuan? Hitam. Hitam tu jisim dia ke, diri beg ni ke, zat beg ni ke, ataupun sifat beg? Sifat. Maka hitam tu menempel pada beg ke, ataupun beg menempel pada hitam? Hitam menempel pada beg. Maka hitam tu dia panggil arat. Dia memerlukan kepada zat untuk dia menempel. Jisim untuk dia menempel. Kalau makhluk kita lebih sesuai sebut jisim, tapi kita boleh juga sebut zat atas pinjam. Atas bahasa pinjam. Bukan hakiki lah maksud situ, majazi je. Atas pinjam. Meminjam perkataan supaya mudah faham je. Bukan hakikat kita sebut gitu. Baik. Maka sifat ni arat tu tadi, arat tu sifat makhluk. Dia menempel kepada zat. Dan dia berhajat tak pada pencipta dia. Berhajatlah. Berhajatlah pada tukang buat dia tu. Itu sifat-sifat makhluk. Perkara yang tidak berkehendak kepada zat, tetapi berkehendak kepada pencipta. Dia tidak berkehendak kepada zat lain untuk dia menumpang, tetapi dia berhajat kepada
pencipta yang menciptakan diri dia. Contoh dia apa? Sekalian zat makhluk, iaitu jirim, jisim, jauhar yang kita sebut sebelum ni. Ada 3 tu. Jirim, jisim, jauhar. Sama tu, iaitu zat makhluk. Zat makhluk tu, dia berhajat kepada yang mencipta dia, tetapi dia tidak berkehendak pun kepada zat yang lain. Maksud tidak berkehendak tu, saya tak perlu pun kepada tongkat ni untuk ciptakan saya. Dan saya tak perlu pun menumpang kepada tongkat ni. Dan tongkat ni sendiri pun tak perlu menumpang pada saya untuk dia tu ada. Tapi dia berhajat tak pada yang menciptakan dia, mana tukang buat dia, berhajatlah. Dengan erti kata, maksud kat sini, tidak berkehendak kepada zat ni, mana tidak berkehendak pun kepada satu benda tu untuk kita nak menempel dekat dia. Kalau macam sifat dia berhajat kepada jirim untuk dia tu nampak, kita bagi nampak sifat tu, sifat hitam tu tadi menempel pada beg. Tapi zat beg tu sendiri, adakah perlu dia menempel kepada beg yang kedua untuk mengatakan dia beg hitam? Itu ibarat dia begitu. Adakah perlu kita kata beg ni menempel di atas meja baru kita panggil beg? Tak. Dia sendiri kita boleh panggil beg dah, zat tu. Tapi dia perlu tak pada pencipta yang ciptakan dia? Mana tukang buat dia? Perlu. Itu maksud yang nombor 3 ni tadi. Kiahlah pada bab-bab lain sekalipun. Pada makhluk yang lain sekalipun, termasuklah diri kita. Baik. 4. Perkara yang berdiri dengan zat dan tidak berkehendak kepada pencipta, iaitulah sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala diri pada zat. Sifat Allah Ta'ala tu ada pada zat Allah. Sifat Allah Ta'ala ada pada zat. Tapi perlu tak kepada pencipta? Sifat Allah Ta'ala tak perlu kepada pencipta. Kalaulah sifat Allah Ta'ala itu perlu kepada pencipta, nescaya zat Allah Ta'ala pun diciptakan. Maka dua-dua jadi makhluk. Itu mustahil. Mustahil. Sampai setakat tu boleh faham? Boleh jelas tak tuan-tuan? Kau jadi pening? Tak dapat? Baik ke? Kau pening dah? Yang nombor 4 ni nak bagi faham senang gini. Kita bahas dulu apa erti sifat. Sifat ni yang menompang pada zat. Sifat, kita kata dia sifat ialah kerana dia menompang pada zat. Ma qama bi ghairihi, tu takrif dia. Takrif sifat ni suatu yang menompang pada suatu, yang berdiri pada suatu. Berdiri tu maknanya yang menompang pada suatu. Dan dia tak boleh berdiri sendiri. Tapi zat, takrif zat takrif dia ialah ma qama bi nafsihi, yang boleh berdiri sendiri. Maknanya dia tak perlu menompang pada yang lain untuk mengatakan dia tu zat. Macam contoh tongkat ni tadi. Kita letak atas meja pun kita kata dia tongkat, kita letak di atas lantai pun kita kata dia tongkat, kita pegang pun kita kata dia tongkat. Sebab dia zat, dia jisim tu. Dia tidak perlu menompang pada lain untuk mengatakan dia benda tu. Begitu. Jelaskan tuan-tuan kan? Baik, itu zat. Tapi sifat dia menompang pada zat. Sifat ataupun arat dia menompang pada zat, iaitu pada jisim. Baru boleh kita kata dia tu sifat. Kalaulah yang ada pada beg ni sekarang ni bukan hitam tapi putih, adakah boleh kita kata dia hitam? Tak boleh. Begitu. Itu sifat. Nampak kan? Dia menumpang pada satu. Baik. Sifat Allah Ta'ala menumpang pada zat. Dia berdiri pada zat. Dia berdiri pada zat. Zat siapa? Zat Allah. Baik. Kenapa kita kata sifat Allah Ta'ala tu tak berkehendak pada pencipta? Sebab kalaulah dia berkehendak pada pencipta, nescaya sifat Allah tu pun jadi baru. Mustahil. Mustahil. Sifat baru tapi zat qadim. Mustahil. Dia dua benda bertentangan. Satu benda baru, satu benda lama. Kita kata sama. Betul tak? Tak betul. Ibarat dia gitu. Nak bagi senang faham. Sampai setakat tu boleh? Jelas sikit dah kot Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay. Pak tengok awal tadi muka-muka macam mana nak bagi faham ni. Macam mana nak faham macam statement dia. Okay. Jadi ini hubung kait sebenarnya. Bila Syekh sebut kat situ tu, kita beri perhatian nisbah zat dengan pencipta mana hubung kait.
Kalau dalam pengkajian kita dalam sains dan sebagainya, dia panggil sebagai hubung kait satu benda dengan satu benda. Dia panggil apa? Bukan hipotesis. Inference. Inference ataupun interference. Maksud dia hubung kait satu benda. Ni dengan ni. Ni dengan ni. Ni dengan ni. Dia panggil inference kalau dalam kajian sains. Kalau dalam kajian yang moden lah. Pengkajian moden, kalau kita tulis tesis ke apa sebagainya kan, dia akan nak benda tu. Kita buktikan yang kita buat ni hubung kait ni dengan tu. Ni dengan ni. Itu panggil inference. Ataupun interference. Bahagian panggil interference, sama aja sebenarnya. Itu hubung kait antara dua benda. Macam ni tadi hubung kait antara zat dengan pencipta. Ada yang perlu kepada zat dan juga perlu pada pencipta. Perlu tempat dia nak numpang dan perlu juga kepada yang menjadikan dia. Itu sifat makhluk. Supaya kita tak tertukar. Kenapa Syekh bawa mari kat sini ni? Ada isu sebenarnya. Ada cerita dia. Cerita dia ketika dekat dengan sunnah dulu, ada Syekh jumpa dengan satu orang yang dia kata bahawa sifat makhluk dengan sifat Allah Ta'ala ni sama. Sudah. Jadi macam mana hujah kita nak bagi potong tu? Yang bercakap tu pula bukan orang kampung. Orang yang terpelajar, intelek. Bersyarah juga tu. Cakap yang ni lah masuk beta dengan Syekh tu pada ketika tu. Atas sebab itulah Syekh bawa. Sebenarnya benda ni ada dekat dalam kitab-kitab para ulama kita. Kalau tak silap ada dalam syarah Syarqawi kalau tak silap. Syarqawi Al-Hudi tu ada syarah yang ni. Bab ni. Ni bab yang disebut ni. Syarah pada Umur Barahin juga tu. Kalau tak silap salah. Sama ada Syarqawi ataupun Hudi. Boleh cari balik. Boleh cari balik. Tapi ada dalam syarah tu. Masalah ni. Bab masalah ni ada sebut situ. Jadi Syekh ambil balik tu kaedah tu bawa masuk dalam ni. Supaya apa bagi terang pada kita. Sebab pernah berlaku beta. Syekh pernah berdebat tentang benda ni. Munakasyah lah. Kita tak akanlah kata berdebat. Berdebat tu macam kasar pula kan. Munakasyah lah buat benda ni. Apabila berlaku persoalan macam tu tadi. Jadi nak bagi cerah. Ada beza. Kita kena bezakan antara yang memerlukan kepada zat, tak memerlukan kepada zat, mana perlu menempel, tak perlu menempel. Itu maksud dia tu. Dan juga memerlukan kepada pencipta dan tidak memerlukan kepada pencipta. Begitu. Jelas tak? Wallahu ta'ala a'lam. Begitu. Itu bahas kat sini. Supaya kita tak keliru. Best sebenarnya baca kitab Syekh ni banyak faedah. Ya. Baik pada sifat. Adakah manusia itu juga yang membuat sifat baik? Baik itu membuat sifat hitam dulu. Kita boleh consider manusia juga yang membuat sifat. Pada nisbi boleh. Sebab Ustaz sebut, Ustaz kita tanya, manusia tu, mana tukang jahit tu tadi, tukang buat ni lah, tukang buat beg tu kan, dia buat beg, maksud dia buat zat jisim beg tu, beg ni. Adakah boleh kita kata manusia tu juga yang buat sifat beg tu? Kita batah balik. Sifat makhluk, dia perlu pada zat, dia perlu pada pencipta. Pada nisbi, nisbah saja, mana pada sandaran, mana majazi saja, boleh maksud kan? Boleh kita kata manusia yang tukang buat ni tadi, dialah pencipta kepada zat beg tu, dan dia jugalah secara tak langsung mencipta kepada sifat beg tu. Nampak maksud kan? Pada nisbi. Hakiki bukan dia. Hakiki Allah yang jadikan. Manusia tu asbab saja. Sebab bukti dia, beg ni dari apa? Beg ni kain ni. Dari apa? Benang. Benang dari apa? Kapas dari apa? Sudah. Jadi jeng. Itulah lah balik. Allah. Nampak tak? Itu hakiki. Majazi dia atas asbab musabab. Betul dah tu. Segmen tadi betul dah tu. Lepas tu bila kita nak cakap dengan awamin, orang awam kan, orang tahu tuan-tuan mengajar dan sebagainya, kita kena pandai bahasa kat situ. Perbezaan bahasa laras tu. Kita nak cakap cara tinggi hakikat ke, nak cakap bahasa basic je. Orang awam basic je. Tak perlu pun cakap yang hakikat tu. Tapi bila kita bahas tadi, saya cakap dua-dua. Supaya apa? Senang kita nak beza. Takut kau pula, tapi dalam ni tak adalah.
Kau adalah dalam live ni, ditulis kat situ. Hakikat yang ciptakan beg ustaz, bukan tukang buat dah tu, ialah Allah. Sudah dah lah. Jeng lah. Bukan kata beg, kita pun Allah Ta'ala cipta. Tak perlu bahas lah kalau macam tu. Tak jadilah disiplin ilmu. Tutup buku, salamu, tunggu mati. Anak. Wallah Ta'ala alam. Hakikat dah tu, hakikatnya tu kita tak perlu bahas banyak lah. Habis lah, tutup lah tu, titik lah. Dah sampai titik dah tu. Sebab jenuh main dengan orang hakikat kita tu. Di tempat saya dulu lah, sini ada 2 orang, 3 orang saya jumpa. Tapi kalau masa tugas di Negeri Sembilan dulu memang ramai. Memang ramai. Tapi negeri saya tak tahulah. Ini saya sebut yang di tempat saya. Memang ramai yang jadi macam tu. Bila bercakap sikit dia dah kalah hujah dah. Semua Allah Ta'ala cipta. Habis tak payah hujah lah kalau macam tu. Tak payahlah kita ada disiplin ilmu. Tutup habis, titik terus. Habis, tutup buku. Wallahu Ta'ala alam. Baik, boleh sambung sikit lagi. Okay. Kita tengok syarahan Syekh. Keterangan dalil. Ini keterangan dia. Baik. Tidak berkehendak kepada zat, yakni tempat berdirinya sifat. Bermaksud Allah Ta'ala adalah zat yang mempunyai segala sifat kesempurnaan. Saya sebut dah tadi. Dan mempunyai segala sifat yang maha suci, bersih daripada kekurangan dan cacat cela. Itulah erti dia. Erti kenapa kita kata Allah Ta'ala tak berkehendak kepada zat? Kerana dia tu zat. Dia tu zat. Zat dia tak menumpang pada zat untuk mengatakan dia zat. Tongkat dia letak dekat atas meja kau, letak kat lantai kau, sangkut kau, kita pegang kau, kita baling kau, dia tetap nama tongkat. Dia tak perlu tumpang pada tempat lain mengatakan dia tongkat. Tak. Begitu. Contoh kita beli penyangkut baju. Kekal kita panggil dia penyangkut baju walaupun tak ada baju yang disangkut di situ. Betul tak? Ketukar jadi nama lain. Ketika dia tu disangkut baju, dia jadi penyangkut baju. Ketika tidak ada baju, maka dia jadi rotan. Manalah tahu? Tak, dia tetap nama dia begitu. Betul tak? Itu panggil zat. Jadi Allah Ta'ala itu ialah zat. Zat dia tidak berdiri pada sifat, dia tak berdiri pada sesuatu. Tapi sesuatu lah yang berdiri pada mana? Sifat yang berdiri pada zat. Itu maksud kepada tidak berkehendak kepada zat. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala itu sendiri zat. Baik. Telah dimaklumi, tiap-tiap zat mempunyai sifat dan dikenali dengan segala sifat-sifatnya. Kita tak boleh kenal zat tu direct. Tambah pula zat yang kita tak pernah tengok. Benda kita tak pernah tengok. Perkara yang kita tak pernah tengok. Boleh kita cerita benda tu. Contoh sekarang ni dah pernah tengok Dajjal belum? Belum. Boleh cerita tak Dajjal tu macam mana? Habis yang orang duk cerita tu berdasarkan dalil hadis. Tapi hakikat batang tubuh dah nampak belum? Belum. Lebih lagi lah kalau nak cerita buat Allah. Dia cerita zat Allah Ta'ala itu ada muka, tangan, kaki sebagainya. Lagilah mustahil. Lagi mengarut macam tu. Tak nampak Mudah-mudahan nampaklah tu. Tak adalah kita jadi pening lagi buat tu. Jadi hanya yang kita nak kenali zat, tambah pula zat kita tak pernah tengok, ialah dengan cara sifat. Dengan jalan sifat. Kita kenal pada sifat ni, maka kenal lah pada zat tu. Tapi hakikat ni memang kita tak pernah tengok. Cuma kita mengenali dia tu. Kan biasa kita dengar nama orang ni, masyhur dia ni. Hebat sungguh, ceramah macam-macam lah masyhur. Di batang tubuh tak pernah jumpa pun. Betul tak? Tak pernah jumpa pun depan-depan. Tak pernah tengok pun. Tapi nama dia masyhur. Berlaku tak benda tu? Berlaku. Gitu. Kenapa kita kata dia tu hebat masyhur begitu? Kerana kita kenal dengan sifat dia yang diceritakan kepada kita. Maka Allah Ta'ala kita tak pernah tengok zat dia. Tak pernah lihat pun zat dia. Siapa pun tak pernah. Di atas muka bumi tak pernah. Melainkan kalau dia dah sampai akhirat dah. Kan ada orang dah sampai akhirat dah? Belum. Takkan sampai akhirat melainkan dengan kiamat. Akhirat ni pintu dia kiamat. Tiup dulu sangka kala, meletup dulu 2 kali.
Letup dulu, lepas tu bangkit balik. Itu baru sampai akhirat. Itu pintu dia di situ. Selagi mana tak ditiup sangkakala, maka belum sampai akhirat. Jadi janganlah ada yang mengaku bahawa dia pernah lihat Allah. Sudah. Gitu. Nampak kan? Maka tertolaklah yang mengatakan, siapa-siapa pun yang mengatakan bahawa dia pernah lihat Allah, jumpa Allah ke mana-mana sebagainya. Itu lain macam dah tu. Mungkin dua faktor. Salah satu dari dua. Terlepas daripada Tanjung Rambutan dan terlupa muka ubat. Tu. Baik. Maka akal menghukumkan mustahil ada zat yang tidak mempunyai sifat. Sama ada zat yang sedia kala ke atau zat yang baharu ke. Dan mustahil sifat-sifat qadim, yakni sedia kala, boleh berpisah pada zatnya Allah. Tu akal kita terima, hanya boleh menerima bahawa zat mesti ada sifat. Kita tak boleh terima satu zat ada sifat. Contoh apa pun, kita buat contoh makhluk sini pula. Atas ni ada apa tuan-tuan? Rehal. Rehal tu zat dia ke sifat dia? Zat dia. Apa sifat dia? Kayu. Warna apa? Coklat. Betul tak? Tiba-tiba kita kata tak ada warna. Pelik tak ada sifat, tak ada bentuk. Dia rehal tapi tak ada rehal. Kan kita pun pening. Apa tu? Lepas tu kita pun cakap dia, inner day. Macam keling. Kita pun tak faham. Dia kata benda tak ada, betul dia kata tak ada. Sudah ada lah. Jadi yang kita hanya boleh terima, zat mesti ada sifat. Mustahil ada zat tapi tak ada sifat. Sahil. Tak kisahlah sama ada zat tu yang qadim, yakni zat Allah Ta'ala, ataupun zat makhluk. Zat yang hadis yang baru ni. Ada sifat, mesti ada sifat. Dan mustahil juga sifat-sifat tersebut boleh berpisah. Sifat mana yang boleh berpisah ni? Sifat yang sedia kala. Sifat sedia kala, sifat-sifat Allah, sifat 20 sebagainya ni, dia tidak akan berpisah pada zat Allah Ta'ala. Yang boleh berpisah ialah zat sifat makhluk. Sifat makhluk boleh berpisah dengan zat makhluk. Kenapa? Sebab kedua-duanya baharu. Baharu, apa bukti dia baharu? Taghayyur, dia berubah-ubah. Baik zat makhluk ke, baik sifat makhluk ke, dua-duanya berubah. Sentiasa berubah. Betul? Buktinya, kita ambil meja ni. Sekarang ni meja ni warna dia apa? Putih. 10 tahun lagi agak-agak putih tak warna dia? Kusam dah kan? Tambah pula kalau biarkan dekat tengah, panas. Tak tunggu 10 tahun, 10 hari hancur dah. Tak? Jadi zat dia berubah tak? Sifat dia berubah tak? Berubah. Sebab tu Syekh letak statement sini. Dan mustahil sifat-sifat qadim, yakni sedia kala, boleh berpisah daripada zatnya Allah Ta'ala. Sifat yang qadim, yakni sifat Allah Ta'ala, dia takkan berpisah daripada zat Allah. Yang hanya boleh berubah, boleh berpisah tu ialah sifat yang baharu dan zat yang baharu. Itu kita ni. Wallahu ta'ala alam. Jelas apa maksud kan? Tetapi pihak Mu'tazilah ni rad. Rad. Menuduh Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat. Mereka kata Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat. Yang kita faham wujud kidam bakok sampai kaunuhu mutakaliman tu, pada mereka itu bukan sifat, itu zat. Kita punya di pening. Dalam masa yang sama, benda tu menempel pada zat, zat itu juga menempel pada zat. Dah. Kita pun jadi pening. Ini tengok Syekh macam mana dia tolak faham Mu'tazilah ni. Baik. Tetapi pihak Mu'tazilah menuduh Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat. Pegangan mereka adalah salah kerana Al-Quran, hadis dan akal telah menetapkan Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat. Allah Ta'ala mempunyai sifat. Jelas. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu menunjukkan Allah Ta'ala sifat kudrah. Qadirun. Itu dalil. Alimul ghaibi wasyahadah. Dia tahu yang jelas, yang nyata dan juga yang tersembunyi. Itu menunjuk sifat alim.
Maha mengetahui. Alimun, alimun. Sama tu. Mengetahui yang mengetahui. Jelas kan? Innahu huwas sami'ul basir. Maha mendengar, maha melihat. Itu semua sifat-sifat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dalam hadis pun sebut begitu. Ya, dalam hadis, antara hadis Nabi, dalam doa dia. Nabi doa macam mana? Antal qadim laisa fauqaka syai' wa antal akhir laisa qablaka syai' wa laisa ba'daka syai'. Tu ada dalam doa Nabi. Itu menunjukkan Nabi sebut itu sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, itu semua sifat. Tiba-tiba datang Mu'tazilah, mereka kata itu bukan sifat, itu ialah zat tu sendiri. Kita pun pening. Ya. Syekh Abu Hasan Asy'ari dalam dia punya debat dia buat contoh. Saya tengoklah contoh dia tu, begitu buat analogi beginilah. Kisah dia tu, samaan kisah dia. Kita ambil contoh tongkat ni. Tongkat ni apa? Coklat kan? Coklat, baik. Coklat itu juga tongkat, tongkat itu juga coklat. Pening tak kita? Itulah pahaman Mu'tazilah. Pahaman Mu'tazilah mereka mengatakan sifat itu ialah zat, zat itu juga sifat. Senang faham dia, coklat tadi sifat kan? Jisim dia ni, zat dia ni tongkat. Maka coklat itu juga tongkat, tongkat itu juga coklat. Maka dalam mereka punya khulasah, mereka kata apa? Setiap yang coklat itu tongkat dan setiap yang tongkat itu coklat. Salah juga sebab ada tongkat hitam. Ada juga coklat tu bukan tongkat, coklat tu makan. Nampak tak? Kan jadi pening. Sebab tu kita Sunnah wal Jamaah bukan begitu. Kaedah Imam Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi ni, kaedah dia ialah kita pertengahan antara dua. Tidak membatalkan dan tidak melampau pula dalam menyifatkan Allah Ta'ala. Sampai mengatakan Allah Ta'ala ada muka, tangan, kaki sebagai sampai sama pula macam makhluk. Tidak juga. Itu terlampau sangat. Dan tidak juga membatalkan sifat. Kita di pertengahan. Maka jelas, nampak kan? Bahawa sifat ialah yang menempel pada zat, yang berdiri pada zat. Bolehlah kita istilah tukar sikit bahasa yang mudah kita faham. Berdiri tak faham Ustaz berdiri tu. Yang menempel, yang duduk pada zat. Begitulah nak faham. Baik. Terus golongan Brahmin pula, iaitu mazhab dalam agama Hindu, percaya kepada penjelmaan sifat-sifat pencipta menjadi beberapa pencipta. Itu yang mereka adanya Vishnu, adanya Shiva, adanya Brahma. Kan? Tiga-tiga ni ada sifat dia berbeza-beza, tapi dalam tiga-tiga ni itu juga itulah Tuhan. Pening kan? Kita pun jadi pening. Itu maksud di sini ni. Penjelmaan sifat-sifat pencipta menjadi beberapa pencipta. Kalau nak jadi kasih sayang, ada Tuhan dia sendiri. Nak menghancurkan, lain pula. Begitu. Pun tak betul juga. Kita tolak juga pahaman tu. Sebab apa? Dia daripada sifat dia cipta zat. Nampak tak tu? Kaedah mereka tu. Dia ada benda sifat. Contoh sifat kasih sayang, maka ada dewa dia. Menghancurkan, ada dewa dia. Dia bukannya zat, bukannya sifat menempel pada zat. Dia jadi kat situ, zat menempel pada sifat. Terbalik. Ada sifat dulu baru jadi zat. Nampak tak? Itu pun salah juga. Tertolak juga. Ini juga salah kerana bercanggah dengan penetapan akal. Pencipta bukan makhluk sehingga boleh disamakan dengan syaitan. Itu dalam pahaman mereka ada juga begitu. Pencipta bukanlah juga sifat sehingga dikatakan tidak mempunyai sifat. Dia adalah zat yang mempunyai sifat-sifat. Bila disebut pencipta, maka dia adalah zat yang mempunyai sifat-sifat. Begitu. Baik. Cuma mana titik perbezaan dia? Dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah, orang pencipta juga beg. Dia juga pencipta, macam saya tanya tadi kan, dia juga pencipta lah. Sebabnya dia ciptakan zat beg ni, dia jahit beg ni bagi jadi. Kemudian dalam masa yang sama, dia jugalah pencipta kepada arat ni. Kita sepakat dah tadi kan, secara tak langsung sebenarnya arat tu.
Okey, baik. Sebabnya arad tu memang dah menempel pada benda ni tadi. Habis kalau macam tu, apa bezanya yang pencipta beg dengan pencipta alam semesta, iaitu Allah Ta'ala? Apa beza dia? Mana titik perbezaan dia? Perbezaannya ialah Allah itu ada tanpa permulaan. Maka dia tidak tagayur, dia tidak berubah-ubah. Adapun yang menciptakan beg ni berubah-ubah tak? Sebab dia hadisun, makhluk, benda baru. Dia tetap manusia, benda baru, makhluk berubah. Sebab tu kita tak boleh kata 10 beg yang sama begini ialah 100% sama. Siapa boleh bagi jaminan? Sepesen betul, sejenis betul. Sebab dia satu style kan. Tapi kita nak kata dia memang 100% tepat. Panjang dia, lebar dia, tinggi, mana ni lah. Adakah sama? Tidak. Sebab apabila tukang jahit ni, bukan tukang jahit ni lain, tukang jahit yang sama aja. Satu beg ni mungkin dia terjahit ke dalam sikit, 0.1 cm. Yang ni pula terkeluar sikit. Jadi beza tak sunahnya tu? Jadi beza. Itu makhluk. Maka tetap dikira sebagai makhluk. Dan yang kedua, hujah dia, kenapa, apa beza dia antara yang mencipta beg ni, mana manusia tadi, dengan pencipta Allah Ta'ala? Ialah kerana satu tadi sebab dia berubah. Betul, ada perbezaan. Yang keduanya ialah kerana makhluk ni tadi, dia tidak boleh menetapkan sesuatu itu sesuka hati dia, melainkan dengan izin Allah. Dia bergerak dan sebagainya itu pun semuanya atas izin Allah. Tapi Allah Ta'ala dia tak perlu izin pada siapa-siapa pun. Kun fayakun. Jadi immediately. Terus. Ya, sebab tu dalam Quran diguna perkataan fayakun tu. Jadi tu. Tak ada tangguh-tangguh. Tapi kalau dalam ayat tu diguna perkataan summa, ini dia akan ada penangguhan senggang masa. Ya, contoh dia ambil ayat Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kenapa dia guna perkataan summa? Asal tadi guna fa. Ni ulama syarah. Tadi guna fa, lepas tu guna summa. Kan dia dua benda yang berbeza. Fa ni dalam ayat tu maksud dia, kenapa kamu kufur, engkar pada Allah Ta'ala sedangkan asalnya kamu tu mati? Kita dulu ada tak? Tak ada, mati. Fa'ahyakum, kemudian kamu diciptakan. Mana nak ciptakan makhluk ni perlu tak pada senggang masa? Tak perlu. Fa tu tok immediately jadi. Fayakun, jadi. Betul? Kemudian bila dah hidup tadi, summa yumitukum. Lepas dalam satu senggang masa kita hidup atas muka bumi ni, dimatikan. Summa yumitukum, mati, masuk kubur. Summa yuhyikum, dia guna summa lagi. Maksud dia apa? Duduk dalam kubur lama tak? Lama. Lepas daripada itu dibangkitkan balik. Summa yuhyikum, dihidupkan semula. Summa ilaihi turja'un. Bila dah bangkit balik daripada kubur, adakah direct tu jumpa Allah? Dah, ada juga rentetan lagi peristiwa, kumpul pada mahsyar, hisap dulu, macam-macam lah lagi, titian sirat, nampak tak? Barulah sampai ke dalam syurga. Tu betul tak ayat perkataan dalam bahasa Arab, dalam ayat Quran tu sendiri menggunakan fa dan juga summa tu? Tepat tak perkataan dia? Tepat. Tapi kalau orang yang tak belajar bahasa Arab, apa ni? Quran pun dia boleh kata salah. Wal'iyadzubillah. Bukan kata tak belajar, yang belajar bahasa Arab pun boleh menafikan lagi. Apa berlaku? Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita balik tajuk kita tadi. Panjang pembahasan kita malam ni. Boleh Okey, terus. Pencipta juga bukan pula sifat yang boleh dipisah-pisah daripada zatnya, kerana yang berkeadaan begitu adalah arad, yakni sifat-sifat makhluk. Mustahil pencipta itu sifat. Kalau dia sifat, nescaya dia memerlukan kepada zat, maka lemah dia. Tak? Lemah dia. Maka pencipta bukan sifat. Dia ialah zat yang bersifat. Yang mempunyai sifat-sifat. Baik.
Pencipta juga bukan zat yang dipandang rendah, menumpang pada zat-zat sesuatu yang lain, kerana yang berkeadaan begitu dipanggil sebagai zat makhluk. Zat makhluk dia menumpang pada tempat lain. Mana dia bertempat maksud situ. Zat makhluk ni menumpang kepada tempat lain. Jirim ni iaitu dia mengambil ruang. Mengambil ruang. Betul tak? Dia mengambil lapang. Bukti dia, dewan ni mula-mula siap, kosong tak? Kosong. Masuk meja, masuk kursi, masuk itu, masuk ini sebagainya, sempit tak? Masuk orang pula hadir ramai sampai 100 orang contoh. Penuh tak bilik ni? Penuh. Jadi sempit. Erti apa tu? Zat makhluk ni mengambil ruang. Mengambil ruang. Bukan juga begitu. Zat Allah Ta'ala bukan begitu juga. Bukan juga begitu. Sebab itu menunjukkan kepada lemah. Dia memerlukan kepada ruang. Kalau bahasa budak-budak baru sekarang ni panggil lemah. Okey. Pencipta adalah terkaya daripada tiap-tiap sesuatu selain dia, kerana dia adalah zat. Mana terkaya ni makna apa? Maha agung. Dia maha hebat. Tidak ada yang boleh melebihi dia. Tu makna terkaya ni. Bukan makna terkaya tu dia milenial lebih daripada robot kuak. Bukan. Kalau robot kuak dia 1 juta harta dia contoh. Kalau yang ni 1 juta 10 sen. Dia tak, bukan gitu. Bukan tu makna terkaya situ tu. Terkaya maksud situ dia lebih segala-gala. Tidak ada yang boleh menyamai. Menandingi lagi lah tak boleh. Sama pun tak boleh. Lebih daripada dia lagi tak boleh. Tidak ada. Tu. Barulah betul-betul sah pencipta yang hakiki. Akal menetapkan zat sekali-kali tidak berhajat kepada zat. Jikalau dikatakan pencipta itu berkehendak kepada zat atau sesuatu yang lain, nescaya timbul pahaman-pahaman yang tidak sesuai dengan Quran dan juga hadis dan juga akal yang bersih sebagaimana tersebut dahulu. Ini saya nak sebut apa ni? Pahaman mujassimah dan juga musyabbihah. Dia tolak rad pada pahaman tu. Kalau dikatakan berhajat, makna memerlukan. Tapi mereka bila kita bagi hujah ini, mereka kata apa pula? Mereka kata, Allah Ta'ala bukannya dia makna bersemayam tu dia duduk di situ. Habis tu kalau begitu, apa yang kau nak maksudkan? Dia istawa lah. Ayalah istawa yang macam mana? Yang bersemayam lah. Ialah bersemayam yang macam mana? Dia pun jadi pening. Kita tanya dia 3 kali begitu. Lalah, jawapan dia apa? Kau iman ni je lah. Tu je Quran boh. Nak napi-napi pula lagi. Nak petikai-petikai. Bukan kita nak petikai yang Quran tu. Kita nak petikai pahaman dia tu. Tapi orang main play victim ni, dia akan kata, jangan banyak-banyak petikai. Petikai-petikai Quran ni bahaya, boleh jadi kufur, murtad. Dia ancam pula kita kat situ. Dia pusing cerita. Tu pak-pak tu lah. Tak sebutlah nama dia apa. Tapi kalau nama asal dia ialah mujassimah dan musyabbihah. Faham sini sudahlah. Okay. Kesimpulannya, Allah Ta'ala adalah zat yang mempunyai segala sifat kesempurnaan. Dia bukanlah sifat. Oleh itu, mana dia zat Allah Ta'ala tu bukan sifat, tapi zat yang mempunyai sifat-sifat. Tu betul. Oleh itu dikatakan qiyamuhu ta'ala binafsih, iaitu dengan tidak berkehendak kepada zat. Dia tidak berhajat kepada zat, mana dia tidak memerlukan pada tempat untuk dia tumpang dan tidak memerlukan kepada pencipta, kerana dialah yang mencipta. Perbahasan makna qiyamuhu ta'ala binafsih yang kedua terdapat di dalam perbahasan sifat qidam. Jadi Syekh tak perlu ulang lagi lah. Bila kita buka bab sifat qidam dulu pun ada. Apa dia qiyamuhu ta'ala binafsih yang kedua tu? Tidak berkehendak kepada pencipta. Jadi perbahasan dia boleh semak balik dekat bahasan sifat qidam. Kat situ dia ada bukti. Syekh bagi bukti yang bahawa Allah Ta'ala itu dialah yang menjadikan. Dialah yang awal. Tidak ada yang lebih sebelum daripada itu. Ada sebelum daripada itu. Begitu. Ada tanpa permulaan dipanggil. Awaluhu bila bidayah wa akhiruhu bila nihayah. Itu kalau dekat dalam matan Nasafi. Allah Ta'ala tu bila Imam Nasafi macam mana
apa ayat istilah digunakan tu? Digunakan ayat gitu. Bila nak bahaskan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kidam. Maka Imam Nasafi disebut awaluhu bila bidayah wa akhiruhu bila nihayah. Awal dia tanpa ada sebelum daripada dia, dan bila sebut dia akhir, maka tidak ada lagi yang selepas daripada tu. Hancur semua makhluk, Allah Ta'ala tetap ada. Tak ada lagi dah lepas daripada tu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik, sebelah tu berkenaan dengan bab dalil. Itu nanti kita akan masuk pada yang akan datang, insya-Allah. Kita pergi pada kitab fiqh kita boleh. Sikit lagi 20 minit lagi lebih kurang. Kita pergi pada pembahasan kitab fiqh pula. Baik, kitab matan Safinatun Najah kita buku sak mana? Lah itu ada tanda tak? 20 23 23. Oh, termasuk bab tajuk solat dah kan? Kita dah habis bab haid itu habis dah. Mana bab taharah tu kita dah settle dah tu. Tajuk-tajuk pembahasan taharah dah settle. Kita masuk bab solat. Baik. Ini kita bahas ni lah keuzuran ni. Syarat-syarat tu panjang tu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata Syekh Salim di dalam kitabnya ni, kitab matan Safinatun Najah, sampai dah kepada katanya faslun. Ini satu fasal pada membicarakan keuzuran solat. Keuzuran solat ni makna dia apa? Apabila orang tu dalam keadaan yang ni, kalau dia tak solat pun tak berdosa. Bila dia duduk dalam keadaan keuzuran yang ni, maka kalau dia tak solat pun tak berdosa. Tapi apabila dia terlepas daripada keadaan ni, maka wajib dia kena solat. Dan solat yang tertinggal ketika dia dalam keadaan ni tadi, dia kena ganti balik. Dia perlu ganti balik. Ada juga bentuk keuzuran yang dia tak perlu solat dan dia tak perlu ganti balik. Itu kita dah bahas dah dalam tajuk haid. Dalam tajuk haid dan juga nifas. Tu bagi orang perempuan lah. Orang lelaki tak boleh. Orang lelaki takkan pernah berlaku begitu. Orang perempuan yang taklah bagi kes khas pada dia. Sebab tu Rasulullah sebut haid dan juga nifas ni ialah haza amrun qad katabahullahu ala kulli banati Adam. Jelas Nabi sebut haid ni ialah satu perkara anugerah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tetapkan ke atas setiap perempuan daripada anak cucu Adam ni. Setiap perempuan yang manusia. Kalau jin Allah Ta'ala lah, tu kita tak bahas lah. Kita kena panggil jin pula ngajar kat sini. Baru kita tahu. Besok pula kau adalah haid dekat dalam mereka punya. Boleh jadi sebab syariat ni, syariat Nabi Muhammad ni turun pada manusia dan juga jin. Boleh jadi ada jin ada haid juga. Tapi kita tak tahu apa tempoh, tak pernah tanya lagi. Kita tak bahas tu. Kau adalah dalam kalangan ni lah. Bukannya tuan-tuan, kau ada yang menumpang kat sini jin. Jadi tak apalah nak belajar cara manusia. Cara kamu kena tunjuk ulama kamu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Lain macam pula ustaz ni cakap lah ni kan. Kata mengarang azarus salati isnani. Keuzuran salat tu. Mana keuzuran ni masuk sini apa tadi saya sebut? Iaitu bila dia duduk dalam keadaan ni, bila dia tak solat, maka tidak berdosa. Tapi bila dia dah terlepas daripada keadaan yang ni, dia kena ganti balik yang tadi. Jelas jelas. Bahkan keuzuran sama je macam haid Ustaz. Haid pun orang panggil uzur juga. Kan? Kita pun jadi bening. Kena bezakan sikit kat situ. Haid ya keuzuran, dia tak perlu solat dan dia tak perlu ganti. Okey. Mana kena buat disclaimer daripada awal. Apa dia yang termasuk dalam keuzuran yang dua ni tadi? Iaitu an-naumu wan nisyanu. Naum, tidur. Dan juga terlupa. Cuma ulama bahas bab tidur ni gini. Kalau dah dekat waktu tu dah masuk, dah dekat nak masuk, bukan dekat dah masuk, dekat nak masuk,
dan kita faham, kita tahu keletihan kita tu tadi, kalau kita tidur kompon waktu ni kita boleh terlajak, maka di situ haram kita tidur. Kita kena cuba sedaya upaya, sebab waktu dah hampir sangat nak masuk. Contoh, sepanjang malam tak tidur, masuk subuh 4.51, 4.50 lah, 4.30 tu terasa ngantuk macam nak tidur dah. Dah dekat sangat nak masuk waktu, betul. Kalau katalah takdir kita baring juga 4.30 pada ketika tu, kita tidur, apa berlaku? Kompon 9.30 je pergi bangkit. Terlepas tak subuh? Terlepas. Maka di situ tak boleh tidur. Yang dimaksudkan tidur ni tadi ialah kita tidur macam biasa. Macam biasa. 10 malam, pukul 11 malam, pukul 12 malam, macam biasa. Dan memang macam-macam alam kita buka dah. Kita setting. Siap tak ada bom atom je lagi. Itu je. Kalau ada bom atom, confirm tidur untuk selama-lamanya. Bukan bangun, jangan terbangun. Bom atom mampu lah. Baik. Macam-macam jenis alam dah kita pasang kat rumah. Baik alam yang memang dalam bentuk alat, baik alam yang bentuk biologi, isteri lah minta tolong kejut kita. Kalau kata suami, kalau kata isteri, suami yang kejut kan. Rupanya takdir Ta'ala malam tu tak bangun langsung. Pagi subuh tu tak ada siapa. Dia pun tak sedar, kita pun tak sedar, siapa-siapa pun tak sedar pada ketika tu, dan tak ada apa-apa isyarat untuk menyedarkan kita pun. Ya, kita dah kunci alam, boleh jadi alam tu pada ketika tu dia pun mati. Dia pun tidur. Ataupun bunyi tu pun kita tak terdengar. Contoh, bangkit Allah terlepas waktu subuh. Pukul 6 baru bangkit, contoh. 6.10, 6.30 baru bangkit, contoh. Maka pada ketika tu yang kita tidur tadi, kita tak solat tadi, tak solat subuh tadi, berdosa tak? Tidak berdosa. Tapi wajib bila kita dah bangkit tadi, dah terlepas daripada halangan tidur tadi, bangkit, usaha secepat mungkin untuk kita ganti. Walaupun kalau disuruh hukum dia bukanlah kena qada fauran, bukan kena qada segera. Dia boleh qada dalam masa bila-bila pun. Yang penting jangan mati je lagi. Tu je. Tapi soalannya nak tanya, bila kita tahu kita ni tak mati? Dan bila kita tahu kita ni akan mati? Betul tak? Sebabkan kita tak tahu kita mati tu bila, maka sesegera mungkinlah kita selesaikan hutang ni tadi. Clear kan? Tu tidur. Yang kedua, terlupa. Kelupahan ni orang sini. Bukan buat-buat lupa. Dah bunyi azan dah, kejap lagi lah. Itu tak boleh. Lepas tu lah terlupa. Tak jadi. Sebab dah ada dah tanda tadi. Ini tanda solat pun kita tak nampak. Azan ke apa sebagainya tak terdengar. Sibuk dengan tugasan dan sebagainya, jam pun tak tengok. Mana tak ada monitor langsung, tak ada apa-apa peringatan langsung. Tak ada langsung apa-apa peringatan pada kita tu. Tahu-tahu dah terlepas. Tahu-tahu dah terlepas solat Zuhur contohlah. Pukul 4 betul sedar. Pukul berapa dah ni? Tengok macam, ya Allah, pukul 4. Aku mula kerja tadi buat apa? Pukul 11. Bayang. Jadi solat Zuhur terlepas tak? Lepas. Tapi terlepas tu adakah dengan memang kita pilih untuk terlepas? Tidak. Dalam keadaan tidak sengaja sebab kerana terlupa. Tapi bila dah teringat tadi, apa nak kena buat? Ganti balik. Kena ganti. Itu yang saya sebut tadi. Keuzuran yang dia sebut di sini ialah apabila kita duduk dalam keadaan tu dan kita tak menunaikan solat, mana kita dalam keadaan tidur, dalam keadaan terlupa tadi, kita tak tunaikan solat dalam keadaan tu, maka tak berdosa. Tapi selepas daripada tu, bila kita dah sedar balik, dah khabar balik semula, sama ada dah sedar daripada tidur ataupun sedar daripada terlupa ni tadi, dah waras balik semula, maka pada ketika itu wajiblah untuk kita ganti semula. Kalau masih dalam waktu, maka kena tunaikan segera. Sebab dah hujung-hujung waktu dah tu. Tapi kalau dah terlepas, wajib kena gantilah. Allah Ta'ala alam. Sila. Ada soalan macam ada soalan tadi lah. Jadi contoh kalau ketika terbangun dari tidur tu, dia dah masuk waktu yang mungkin
kan. Contoh saya ambil waktu yang makruh lah kan. Hmm. Tapi kita ada ajak contoh kita skip perut dan sebagainya kan. Jadi kalau kita laksanakan dia tunai belajar kita memang kita tak sempat lah kan. Tapi kita kata kalau mampu tahan kita tahan itu macam-macam mana kan. Ataupun tunai dulu ajak tu. Kita mau tahu solat. Baik. Jawapan dia kalau kita tahan dan kita tunaikan solat, apa berlaku pada solat kita tu? Jadi masalah kan? Oh, biru muka pun boleh jadi. Maka pada ketika tu selesaikan hajat. Selesaikan hajat. Kalau terlepas waktu, kita ganti. Tapi nak kena faham, dah hujung waktu sangat dah. Lagi 2 minit nak azan zuhur, lagi 2 minit nak azan asar. Pada ketika tu kita takbiratul ihram. Allahu akbar, solat zuhur. Waktu asar dah masuk dah? Belum. Masih dalam waktu zuhur tapi dah hujung sangat. Lagi 2 minit, lagi 3 minit contoh. Hujung sangat lah tu. Baik. Kita takbiratul ihram, kita pun masuk dalam solat zuhur tadi kan? Dalam waktu zuhur. Tengah kita baca Fatihah ataupun habis baca Fatihah, sempat baca Fatihah, tengah rukuk. Rukuknya azan. Adakah boleh kita berhentikan solat tu? Jawapan tak boleh. Haram kita berhentikan solat tu. Terus je. Terus saja. Maka solat tu jadi qada. Segi hukum dia terus jadi qada. Dia terus jadi ganti. Dengan maksud, habis kita selesai solat tadi, perlu tak kita ulang balik? Jawapan dia tak perlu ulang dah. Sebab itu terus jadi qada. Jelas wallah ta'ala, ya. Sering berlaku kepada budak dan saya. Sahabat, kalau contohnya sekarang subuh 4.50-an. Kalau korangnya alarm 4.15 lah. Baik. Nak salat sunat dulu. Tapi bila bunyi alarm 4.15 tu, kita baring dulu sekejap. Bila baring sekejap tu, kalau sedar balik 5.30 masih okey lah. Okey lah. Tapi bila tiba-tiba kadang ada tersedar itu sudah layak macam tu lah. 6.30. Seminit lagi lah waktu syuruk tu. So, pada boleh kita solat juga subuh, kita mandi lah apa, dulu dan sebagainya. Ataupun ada kita boleh biarkanlah dulu waktu syuruk tu, lepas waktu syuruk, baru kita padam salat subuh. Baik. Mana pendekatan yang lebih? Mana yang betul? Yang betulnya ialah tadi kita dah tersedar 4.15. Kan? Sedar betul lah, sedar betul. Mana bukannya sedar mama gitu. Sedar betul. Kita pun tutup jam, baring dululah. Maksud dia apa tu? Kita menyahajakan diri kita untuk baring. Yang mana kita faham perangai kita kalau baring balik memang tidur. Betul tak? Lain lah kalau orang tu kalau dia baring dia tak tidur tu tak ada masalah. Ini memang kebiasaan lah, kebiasaan. Majoriti macam tu. Bila dia baring balik memang tidur. Dan bila dia sedar tu lagi seminit lagi nak masuk syuruk. Baik. Apa dia nak kena buat? Jawapan dia kena qada segera. Walaupun waktu syuruk tu. Sebab solat qada dia tidak ada waktu haram. Solat qada ni hukum dia wajib. Solat wajib dia tidak ada waktu haram, tidak ada waktu dilarang. Yang hanya waktu dilarang ni ada solat yang dilarang beberapa waktu ialah solat sunat. Yang mana sebab kemudian solat datang dulu. Tapi kalau solat sunat yang sebab dulu, solat datang kemudian pun tidak ada waktu dilarang. Contoh macam mana nak tahu solat yang sebab datang dulu, solat datang kemudian. Contoh ada tahiyatul masjid. Masuk masjid dulu baru solat kan? Ke solat dulu kat luar baru masuk masjid? Kenapa tahiyatul masjid? Sebab masuk masjid. Maksud dia apa? Sebab tu dulu. Sebab tu berlaku dulu. Baru datang solat. Maka solat sunat yang macam ni, dia tidak ada waktu larang. Sujud syukur tidak. Sujud syukur tidak. Sujud syukur dia termasuk dalam erti solat yang mana dia dilarang pada waktu-waktu dilarang. Contoh waktu dilarang ni ialah start daripada matahari terbit, start daripada lepas subuh. Lepas solat subuh. Lepas solat subuh bukannya start daripada subuh, bukan. Start selepas daripada kita solat subuh, start daripada tu sampailah matahari terbit segalah. Terbit segalah ni senang cerita dia, kalau kiraan jam sekarang ni setengah jam lepas syuruk. Kalau syuruk 6.15,
maka boleh mula solat duha ataupun solat-solat sunat yang lain tu ialah 6.45. Jelas tak tu? Kalau kita di Malaysia, kita ambil setengah jam lah. Walau kalau dekat dalam kalender dia tulis 28 minit. Kan 28 minit kan tepat-tepat pula kita tengok. Payah pula. Ambil setengah jam itu senang. Genapkan tu. Begitu. Lebih kurang lah. Baik. Jelas kan kat situ kan? Maka kalau solat ganti, solat qada ni tadi, dia ialah hukum dia wajib. Bila hukumnya wajib, maka dia tidak ada waktu yang dilarang. Dan tidak ada tempat yang dilarang, melainkan kalau tempat tu kotor je atau tempat tu tak suci. Maksud dia, bila solat qada ni ialah pada bila-bila masa kita teringat. Contoh kita teringat tengah buat kerja kat pejabat ni, kita teringat, adalah solat itu aku tak ganti lagi. Kalau kerja tu boleh kita tangguh sekejap, ambil dalam masa 10 minit ambil wudu, solat kat dalam pejabat tu. Tepi meja kita tu kan. Ampas je dah solat tu kat situ. Tapi kalau mengundang fitnah, relax dulu. Manalah tahu tempat tu tempat laluan dalam pejabat. Kan? Ruangan kita tu sempit. Itu pun solat juga kat laluan tu. Ya lagi kamu bos tanya, kau ni lain macam ke dah kau ni? Itu mengundang fitnah, betul? Bila mengundang fitnah macam ni, tidak wajib kita solat qada pada ketika tu. Kita boleh tangguh qada tu kemudian. Begitu juga kalau dia nak ganti solat subuh lepas subuh. Lepas solat subuh jemaah, habis je imam bagi salam, habis doa dan sebagainya, salam, dia pun pergi belakang tu solat. Solat sebenarnya solat dia tu betul, solat qada, ganti subuh. Tapi dia solat tu tadi depan orang ramai. Apa orang punya persepsi? Orang akan anggap dia ba'diyah subuh. Padahal sebenarnya dia ganti subuh yang dulu-dulu. Mengundang fitnah tak? Mengundang fitnah. Bila mengundang fitnah begini, bertembung antara benda wajib dengan benda haram. Sebab membuka pintu fitnah ni hukum dia haram. Membuka pintu perselisihan antara masyarakat, hukum dia haram. Kita tak boleh buat punca. Bila bertembung dua benda ni tadi, maka kita utamakan mengelak yang haram tu lebih utama daripada melakukan yang wajib. Maksudnya apa? Kita elak, jangan buat pada ketika tu, itu lebih utama. Tengok baik. Okey. Jangan buat solat subuh qada tu tadi, qada subuh tu selepas jemaah subuh tu, itu lebih baik. Kalau kita nak buat juga, tunggu orang semua dah balik dulu. Supaya tidak mengundang fitnah. Ataupun kita balik dulu ke rumah, kita buat ke rumah. Tapi Ustaz, biasanya kalau dah balik ke rumah ni dah tak teringat dah Ustaz. Kan? Setengah orang macam itulah. Dah tak teringat dah. Dia sampai ke rumah tengok dah ada dah sarapan mi hun goreng contoh. Dah lain dah tu. Dah tak teringat dah. Tak? Ataupun sampai rumah dah sikit perut, duduk kat dalam tandas dah setengah jam. Dah tak teringat dah lepas tu. Jadi kalau nak disiplin juga, nak juga buat qada subuh selepas solat subuh tu, ataupun qada asar selepas solat asar. Lepas solat asar Jumaat kita nak qada asar. Tunggulah jemaah balik dulu kalau kita nak stay lah dekat masjid tu, sebab dah masih ada feeling tu. Feeling tu masih ada. Feeling tu masih ada, feeling rajin tu masih ada. Jangan hilangkan. Sebab tengah rajin buat ibadah tu, kita kena layan rajin tu. Sebab bila sampai masa malas tu, masya-Allah tabarakallah. Salat yang wajib pun mungkin kita tak buat sebab dah sampai malas. Tu. Allah Ta'ala alam. Jelas jadi menutup pintu fitnah tu hukum dia pun wajib. Bertembung dua benda ni macam ni, maka kita kena utamakan yang ramai itu lebih utama daripada pribadi. Tu. Wallahu Ta'ala alam. Ambil bila bertembung itu, ambil akhafud dararain dipanggil. Dua-dua benda tu boleh datang mudarat. Dua-dua benda tu boleh datang manfaat juga. Maka ambil yang lebih ringan mudarat dia dan lebih banyak manfaatnya. Begitu. Itu kaedah apabila kita nak berhukum. Dia bertembung dua benda, konflik kat tu. Allah Ta'ala alam. Ada soalan lain? Ya. Zuhur. Tiba orang ikut belakang macam sudah dan jadi mau baca
Baik, kita qada subuh tak kisahlah waktu bila-bila pun. Lepas zuhur lah. Tak kisahlah waktu bila-bila pun kan. Baik, orang ingat kita tu solat waktu tu. Kadang-kadang katalah diqada lepas zuhur. Ataupun lepas asar ke tak kisah. Asar. Pelik pula kan. Tak kisahlah. Maksud dia ada orang minta kita jadi imam. Mana nak berjemaah dengan kita. Padahal pada kita solat subuh, adakah perlu kita kunut? Jawapan dia, setempat kita fahamannya macam mana? Huruf kita sini. Kalau kita angkat begitu mengundang fitnah tak? Boleh mengundang fitnah tak? Persepsi buruk tak? Maka pada ketika tu tak perlu. Kalau nak baca kunut sekalipun, tak perlu angkat tangan. Baca aja. Dia akan jadi iktidal panjang. Cuma macam mana pula kita nak tahan suara daripada orang tak boleh dengar? Itu satu bab juga. Jadi apa jalan solusi yang terbaik dia? Kita kunut juga, tak perlu angkat tangan, tapi pakai kunut pendek. Jangan baca kunut nak gitu. Itu jadi batal. Sebab syarat doa kunut ni 2. 4 sebenarnya. Tapi nak kata doa tu doa kunut ialah 2. Pertama dia ada pujian, sana'un. Yang kedua ada doaun, minta. Ada puji, ada minta. Lepas tu selawat lah. Selawat pada Nabi, selawat pada sahabat. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam tu. Itu syarat dia, syarat nak sah kunut tu. Baik. 2 tadi sebut tadi, yang first tadi tu, yang belakang tu faham kan, selawat tu kan, selawat pada Nabi, selawat pada sahabat tu faham lah tu. Okey, yang 2 pertama tadi iaitu puji, yang kedua doa, minta. Sana'un wa du'aun. Baik. Sana'un ni puji Allah Ta'ala. Paling ringkas sekali biasa pun kita baca. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang sangat pemurah. Itu puji. Irhamna, rahmatilah kami. Rahmatilah aku. Irhamni kan contoh. Rahmatilah aku. Itu minta. Jadi ada puji, ada doa. Nampak tak? Sah tak kunut tu tadi? Sah. Lepas tu selawat dia lah. Ringkas tak? Ringkas. Kalau lah pada ketika tu juga, tak angkat tangan tapi kita baca Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afiyat. Oh, belakang ni dah lain macam mana ni? Tambah pula dia jemaah tu sebelah gitu tu kan? Dekat kan? Dia kan jadi timbul fitnah. Dia cerita timbul fitnah tu je. Kalau orang tahu tak apa. Kalau majoriti masyarakat kita faham hukum, buatlah apa sekalipun, yang penting jangan melanggar hukum, dia faham. Oh, dia qada. Oh, dia senang. Relax, settle, tak jadi masalah. Orang jadi husnuzan. Ini cerita dia. Dia macam juga kau ni. Kejap lagi kan timbul pula soalan. Ustaz, saya terikut orang qada subuh, tiba-tiba dia doa kunut. Adakah perlu saya angkat tangan? Dia timbul pula soalan gitu. Soalan di sisi makmum pula. Nampak tak? Ada berangkai-rangkai dia punya rentetan masalah tu nanti. Itu okey lagi kalau dia tanya, adakah perlu saya angkat tangan? Kalau dia tanya, sah ke batal lah solat saya tu? Lagi jeng kita nak jawab. Inilah kan cerita kan? Maka jawapan dia ialah, kalaupun kita nak baca kunut, pada ketika kata qada tadi, sedangkan ada jemaah yang mengikut kita dan dia tak tahu pun kita qada, maka kita baca yang ringkas, kemudian selawat. Ringkas je. Tak perlu pun angkat tangan. Masih sah. Kalau pun tak baca kunut, terus je sujud. Sah tak solat tu? Masih juga sah. Masih juga sah. Kerana hukum kunut subuh dalam mazhab kita Syafi'i, sama ada subuh tu ataupun kita qada subuh sekalipun, kunut dalam solat subuh ni, hukum dia ialah sunat abad. Cuma nanti ada pula rentetan soalan dia. Perlu tak lepas tu saya sujud sahwi? Jawapan dia, kalau tak sujud sahwi sekalipun, solat sah tak? Tetap sah. Pahala, tak payahlah tanya, saya tak tahu. Okey, itu kena tanya Rakib Atib. Tanya dia bang. Tanya Allah Ta'ala. Pahala. Itu kita tahu balasan tu Allah Ta'ala punya hak. Itu bukan kita punya hak. Pahala, itu bukan soalan yang bagus kalau kita tanya. Ustaz dapat pahala tak kalau saya buat kita? Soalan tu tak bagus. Sebab ustaz tu sendiri pun tak tahu ada pahala tak ada pahala. Pahala macam mana pun tak pernah tengok. Cuma kalau dia tanya, Ustaz kalau saya buat begini,
boleh tak saya dapat ganjaran pahala? Tu tak apa lagi soalan je tu. Barulah kita boleh brief. Tapi dia kata kalau saya buat gini, confirm tak Ustaz saya dapat pahala? Payah nak beritahu jawapan tu. Sebab kita tak tahu. Ada benda-benda yang boleh menyebabkan pahala kita ni zahir dia, segi zahir macam dapat pahala. Tapi rupanya tak ada apa-apa pun markah. Tak ada apa-apa pahala pun. Sebab apa? Dalam hati ni riak. Ada tak Ustaz boleh belah hati kata, kau ni riak? Ada tak? Kita pun tak ada. Kita pun tak tahu begitu. Tak, sebab benda tersembunyi dalam hati. Pun boleh merosakkan amalan. Itu je. Kalau kita tanya, ada pahala tak Ustaz? Benda ni berapa pahala saya? Tu payah je. Soalan tu lah yang paling payah kali nak jawab. Ya? Allah Ta'ala alam. Tadi? Tak ada? Okey. Sila. Banyak soalan saya tadi Ustaz. Yang katanya Ustaz jawab tadi, yang katanya macam hajat itu yang kita nak kita tak mampu tahan kan. Kalau kita mampu tahan. Kalau mampu tahan, kena utamakan solat lah. Kalau dia jadi satu dia jadi sudah makruh kan. Yalah. Tapi tidaklah sampai jatuh pada benda haram. Itu. Maksud hajat boleh tahan ni, kencing tu terasa. Tapi baru-baru lagi. Bau sikit lah maksudnya. Ataupun kita nak buang yang besar tu, terasa nak buang. Tapi macam okey lagi. Okay. Maka kena solat dulu. Tapi kalau dah macam ni dah tu kan. Tak boleh lah. Itu kena pergi buang dulu. Sebab boleh jadi sekejap lagi, tengah-tengah solat dia keluar. Jadi lagi haru. Lagi haru sekejap lagi. Yang mana dah tahu, tengah rukuk dah jadi terkepit dah. Tidak terkepit lagi. Sujud lagi mengepit. Duduk sujud tu yang paling payah tu. Kalau benda berkaitan dengan punggung. Sujud tu paling payah sebab dia terbuka. Bila kita sujud terbuka kan? Tu paling payah. Wallahu ta'ala alam. Dia ada? Tu abang. Kalau macam contohnya waktu tu subuh kita tinggal. Dan apa tu? Belum baca solat taubat sebelum qada tu. Jawapan dia, kalau nak solat taubat pun boleh, tak solat taubat pun tak apa. Solat taubat qada, kemudian kita solat taubat. Ataupun solat taubat dulu baru kita solat ganti pun boleh, atau tak solat taubat pun tak apa. Kita qada tu dulu. Sebab solat taubat ni hukum dia sunat. Apa dalil mengatakan solat sunat taubat? Begini. Asal dia solat sunat taubat ni dia tidak ada istilah pun. Pada zaman Nabi, pada zaman sahabat tak ada. Tapi perbuatan para sahabat dan perbuatan Nabi itu menunjukkan isyarat kepada adanya solat taubat. Apa maksud dia? Dalam banyak peristiwa sahabat-sahabat ni pada ketika dia asalnya jahiliyah. Lepas tu dia beriman. Masuk Islam. Bila masuk Islam, dianjurkan kepada mereka ni awal-awal masuk Islam tu buat solat 2 rakaat. Maka nak memulakan dia punya kehidupan baru di Islam tu. Maka dia memulakan dengan solat. Ada beberapa sahabat buat begitu. Maka daripada situ ulama ambil dalil adanya solat taubat tu tadi. Nampak kan? Tapi tetap hukumnya ialah sunat. Begitu juga dengan solat hajat. Tidaklah disebut istilah solat hajat. Tapi yang disebut dalam hadisul a'ma atau hadis orang buta, datang jumpa dengan Rasulullah, minta Rasulullah doa supaya mata dia sembuh. Sampai 3 kali dia minta kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ajar kepada dia, kamu pergi wuduk dan perbaiki wudukmu tu bagi cun-cun cantik-cantik. Mana sempurna betul-betul. Basuh-basuh betul-betul, rata betul-betul, sapu-sapu betul-betul. Begitulah maksud dia. Sempurna betul-betul. Yang sunat-sunat semua buat. Itu maksud Rasulullah tu. Wa yahsinu wudu'ahu tu. Terbaikkan wuduk dia. Kemudian datang balik semula, solat 2 rakaat. Habis solat ni, baca doa begini. Nabi ajar doa tu. Allahumma inni as'aluka wa atawjahu ilaika bin Nabi Muhammad Nabi Rahmah ya Muhammad tu. Itu doa tu. Maka ulama ambil istilah, ambil dalil, solat yang dibuat tu ialah solat hajat. Sebab dia mohon hajat supaya mata dia sembuh. Mata dia jadi celik balik daripada buta tadi. Maka ulama ambil dalil tu. Hadis tu ada dalam Sahih Bukhari tu. Hadis cerita pasal hadis amal. Dan Sahih Muslim pun ada. Kisah sahabat minta supaya Nabi doakan mata dia sembuh tu. Dan Nabi suruh dia buat solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat itulah yang jadi solat hajat. Solat istikharah begitu juga.
Tak ada pun istilah Nabi, apabila kamu nak buat satu benda, buntu dengan satu benda, tak kisahlah apa pun buat keputusan, maka solatlah istikharah. Nabi tak sebut begitu. Nabi anjurkan apa? Solatlah 2 rakaat, mohon petunjuk. Maka ulama menamakan solat tu ialah istikharah. Kenapa masuk istikharah? Iaitu beri jalan keluar, beri petunjuk, beri buat pilihan. Istikharah maknanya membuat pilihan, minta supaya diberi ilham untuk buat pilihan. Itu makna istikharah tu. Jadilah masyhur istilah istikharah, istilah solat sunat. Begitu. Yang ada betul-betul disebut nama istilah dalam hadis solat sunat ni rawatib. Tu ada. Istisqa. Itu ada. Itu memang ada. Ada istilah itu disebut dengan nama solat gitu. Istisqa khusus nama dia begitu. Wallahu taala alam. Clear Jelas Yang penting dia hutang tu yang kena settle. Hutang tu, qada tu yang kena settle. Tu yang penting, tu hutang. Ada lain soalan lain? Soalan terakhir Ustaz. Tu terakhir tu. Ini bab kata solat ni Ustaz. Kan? Contohnya kalau ada hamba orang tu dia dulu waktu zaman muda rock and roll mungkin 20 tahun dia tinggallah solat. Dia umur 40 tahun ke atas tu dia bertaubat lah. So itulah kalau video Ustaz hari tu dia kata perlu juga ada tu yang 20 tahun tu. Kan masa itu kan selalu kita dengar kalau dia bertaubat tu Allah ampunkan, Allah didik semua yang masalah dia. So persoalannya itulah macam mana tu dia bertaubat, so perlu lagi kan dia kodok tu mengganti yang 20 tahun. Tak kisahlah berapa tahun dia tu yang waktu dulu zaman jahiliyahnya tu. Baik. Argumennya tu yalah sekarang dia umur 40-an tu dia betul-betul dah. Yalah taubatlah. Dia buatlah semua. Dia dah meninggalkan semua. Ya baik. Jawapan dia begini. Kita buat analogi dulu. Buat cerita dulu. Sekali kita kena puasa. Yalah puasa sebagainya tu kan. Baik. Begini. Kalaulah kita beri orang, kita pinjamkan duit dekat orang. Kita ambil pinjam kereta lah, buat contoh kereta lah pula. Asyik buat contoh duit Contoh kereta lah. Kita bagi pinjam kereta kat orang. Selepas minggu dia hantar balik kat kita, tak rupa kereta dah. Lepas tu dia cakap kita, saya minta maaf ya. Agak-agak kita terima tak? Cukup tak dengan sekadar minta maaf? Mesti ganti kan? Mesti dibaiki balik, betul ke tidak? Kerosakan yang dibuat tadi. Betul? Begitu juga. Dalam bab salat, dalam bab puasa yang mana kita lama dah tinggal. Bila kita bertaubat, benda tu mesti tak disebut sebagai istilah dia hutang. Masih kan? Maka tetap kita kena bayar. Cuma bestnya hutang dengan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala takkan tuntut benda tu mesti habis, tepat-tepat habis. Tak. Kita usaha sebaik mungkin buat. Contoh, dia tinggal solat 20 tahun. Dia hanya sempat ganti selama 10 tahun. Kan? 10 tahun punya lah. Yang lagi 10 tahun tu tak sempat. Sebab apa? Dah dipanggil dulu. Dah inna lillah wa inna ilaihi raji'un dulu. Tak nak? Jadi kan kalau dari segi matematik dia ada lagi 10 tahun hutang. Betul? Kalau macam tu habislah. Kalau pada kita. Tapi pada Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala dia bukan tengok pada hasil. Dia tengok pada usaha. Selagi kita mengaku bahawa aku ada lagi hutang, kena ganti lagi. Usaha ganti. InsyaAllah Allah Ta'ala terima, ampun dah semua benda tu. Tapi tunjuk kita ni hamba. Tunjuk tanda kita ni hamba. Salah, minta maaf. Ada hutang, ganti. Tunjuk tanda kita hamba. Wah, kalau hakikat Allah Ta'ala ampun terus. Bukan kata mesti kena ganti, bukan kata mesti solat sunat. Bila dia menyesal dia buat salah ataupun kalau Allah Ta'ala nak ampunkan dia pada ketika itu, ampun.
terima taubat dia. Ingat tak kisah ni Rasulullah begitu. Kisah orang yang bunuh 99 orang tu. Masyhur hadis ni. Satu ketika Rasulullah cerita pada sahabat. Pernah berlaku pada satu peristiwa dulu, nak cerita taubat ni, cerita taubat. Tajuk tu maksud tu Rasulullah cerita taubat sebenarnya. Baik. Satu orang dia dah bunuh 99 nyawa, maknanya 99 orang mati. Dia menyesal. Dia pun buat perjalanan musafir cari orang pandai, tok guru kan, orang alim lah, untuk bimbing dia bertaubat daripada kesalahan yang 99 orang yang dibunuh tadi. Dalam perjalanan tu dia jumpa satu orang. Ya. Dia tanya kepada tok guru tu, kalau saya bertaubat Allah Ta'ala terima tak? Maka apa jawapan tok guru tu? Kau ni terlampau banyak dosa kau ni. Belum tentu lagi Allah Ta'ala terima. Dia pun naik angin, dia bunuh kawan tu. Jadi genap berapa? 100. Dan lepas dia bunuh yang 100 tu pun dia menyesal juga. Dia berjalan daripada tempat tu, dia usaha lagi lah. Mana pindah daripada tempat tu, cari untuk nak bertaubat. Dan dia dengar ada di satu kota tu, ada orang yang alim pandai untuk bimbing orang. Maka dia pun berjalan. Dalam perjalanan sebelum sampai ke kota yang kedua ni tadi, dia mati tengah jalan. Maka pada ketika tu, malaikat rahmah dengan malaikat azab berlaku khilaf dengan dua malaikat ni. Nak ambil orang ni untuk masuk azab ke, nak ambil untuk masuk syurga rahmat. Maka pada ketika tu datanglah malaikat yang lain untuk jadi hakim. Kira jarak dari kota yang dia buat bunuh tadi ni dengan kota yang dia nak pergi bertaubat ni tadi, body dia tu tadi mana lebih dekat? Jasad dia tadi dengan dia tadi kan lebih dekat dengan tempat yang maksiat tu lah, lebih dekat dengan tempat yang dia nak pergi taubat ni. Maka bila kira-kira lebih dekat sikit dia dengan tempat yang dia nak pergi taubat, maka Allah Ta'ala terima taubat dia. Maksud daripada situ bukan cerita hasil, cerita usaha. Allah Ta'ala alam. Masyhur kisah tu sangat masyhur. Itu dalam buat taubat tu. Jelas tuan? Begitulah. Jadi ya kita faham kalau sudut matematik dia 20 tahun, 1 tahun 365 hari. 1 hari 5 waktu. 365 kali 5. Sudahlah kali 5 kali lagi 20. Ui, berapa ribu tu? Kalau macam tu tak bekerja, duduk masjid. Kalau betul-betul nak habis cepat lah. Tak? Itu pun belum tentu sehari boleh settle dah. Boleh jadi berpuluh-puluh hari dulu. Kalau mana dia non-stop. Mana tak makan, tak minum, tak kerja, tak apa sebagainya, semua tidak. Non-stop. Untuk qada solat 20 tahun punya. Itu pun mungkin makan berpuluh-puluh hari. Cerita non-stop ni tadi. Ini kan pula kalau jenis kita, Allah karang lah. Lagilah masalah. Tahu tak? Dan kita banyak lagi benda-benda lain kita nak kena selesaikan. Mana keperluan-keperluan keduniaan tu. Makan, minum, buang air, sebagainya lah. Semua-semua tu. Rezeki, nafkah, sebagainya. Jadi sebab situ Allah Ta'ala Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih. Ghafurur Rahim. Maha Pengampun, Maha Pengasih. Tapi jangan kerana tu kita tak usaha taubat, tu tak boleh. Kena ada usaha untuk bertaubat, usaha untuk berubah. Kalau dulu memang kita salah banyak, siapa-siapa pun, saya sendiri pun, tapi kita usaha untuk ubah kepada yang baik, tukar. Wallahu ta'ala alam. Saya cukup dulu lah sampai sekadar tu ya, boleh sebab jam 11 kejap lagi saya ada kelas online. Mohon maaf tunjuk kata kasar bahasa, dari rezeki kita sambung lagi di lain masa. Jangan lupa sebelum beredar di belakang ada jamuan. Angkut baliklah dulu, makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una,
ربنا فقنا فقي أهلنا وقربات لنا في ديننا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.